Selamat datang. Tak kisahlah anda pekerja baru ke atau dah lama makan garam, kunci kejayaan kat tempat kerja tu selalunya satu je. Kebolehan kita untuk faham lautan dokumen di sekeliling kita. Jadi hari ni, jom kita belajar cara untuk berenang dalam lautan ni dengan lebih yakin. Pernah tak anda rasa masa hari pertama kerja, tiba-tiba je meja penuh dengan manual, borang, email, prosedur, macam-macam lagi lah. Rasa macam nak lemas dalam timbunan kertas dan email, betul tak? Anda tak keseorangan. Memang nampak banyak, tapi bila kita dah faham, inilah kunci untuk jadi pekerja yang efisien dan berkesan. Okey, jadi macam mana nak hadap banjir maklumat ni? Semuanya bermula dengan 2 kemahiran asas. Anggap je ni macam senjata rahsia anda untuk kuasai dunia pejabat. Jom kita bongkar apa dia. Kemahiran pertama ialah membaca teks. Senang cerita, ini kebolehan kita faham ayat demi ayat dalam email atau laporan. Tapi, yang kedua ni selalunya lagi penting, penggunaan dokumen. Ini pula kemahiran untuk cari maklumat sepantas kilat dalam carta, jadual atau borang. Jadi, satu untuk faham cerita penuh, satu lagi untuk dapatkan jawapan dengan cepat. Baiklah, kita mulakan dengan kategori dokumen yang pertama, panduan cara untuk. Fikirkan dokumen-dokumen ni macam buku resipi untuk kerja anda. Ia tunjuk kita cara nak buat sesuatu tugas tu dengan betul setiap masa, tanpa gagal. Yang paling utama, prosedur operasi standard atau kita selalu sebut SOP. Pernah terfikir tak kenapa kopi kat kafe kegemaran anda tu rasa dia sentiasa sama, tak kira siapa pun yang buat? Itulah kuasa SOP. Tujuannya, satu, untuk pastikan semua orang buat kerja yang sama, dengan cara yang sama, jadi hasilnya pun konsisten dan berkualiti. Dan macam inilah rupa dia. Satu SOP yang jelas dan ringkas. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Setiap langkah tu penting dan disusun ikut turutan yang paling logik dan selamat. Senang je nak ikut kan? Nampak mudah tapi sangat-sangatlah penting. Seterusnya, kita ada manual kerja. Okey, kalau tadi SOP tu macam resepi sebiji kek, manual kerja ni pula ibarat keseluruhan buku masakan tu. Ia bukan sekadar ajar kita cara nak buat kerja, tapi ia juga terangkan kenapa kerja tu perlu dibuat. Ia bagi kita gambaran yang lebih besar. Arahan kerja ni pula, dia macam peringatan visual yang pantas. Bayangkan pelekat sila basuh tangan kat tandas atau gambar rajah langkah demi langkah yang ditampal sebelah mesin fotostat tu. Ia panduan segera, betul-betul kat tempat yang kita perlukan untuk pastikan kerja dibuat dengan betul dan selamat. Akhir sekali, untuk kumpulan ni, prosedur kerja. Yang ini adalah panduan yang paling terperinci. Ia jelaskan setiap satu langkah dari A sampai Z dengan penekanan yang sangat besar pada aspek keselamatan. Tujuannya untuk pastikan semua orang dilatih dengan standard yang sama. Okey, sekarang kita beralih sikit. Daripada dokumen tentang cara nak buat kerja, kita tengok pula dokumen yang bagi tahu kita apa cerita sekarang. Dokumen-dokumen ni ibarat nadi komunikasi dalam syarikat yang pastikan semua orang tahu perkembangan terkini. Email dan memo, ini memang makanan ruji office lah kan. Email kita guna setiap hari. Memo pula, walaupun nampak macam dah lapuk, ia masih digunakan untuk pengumuman rasmi atau nota sulit yang perlu disimpan dalam fail fizikal. Dua-dua ni penting untuk sampaikan maklumat dengan jelas. Bila kita nak berurusan dengan orang luar pula, macam pelanggan, pembekal atau rakan kongsi, kita guna surat perniagaan. Ia lebih formal, lebih rasmi dan menjadi rekod hitam putih komunikasi antara syarikat kita dengan dunia luar. Laporan pula, tugas dia adalah untuk tukarkan data dan nombor-nombor yang mungkin pening kepala tu kepada satu cerita yang kita boleh faham. Sama ada ia laporan jualan bulanan atau hasil kajian pasaran, laporan nilai yang bantu bos-bos kita buat keputusan penting. Ingat tak kemahiran penggunaan dokumen yang kita bincangkan awal tadi? Inilah contoh terbaik penggunaannya. Daripada baca perenggan panjang lebar, kita tengok je carta macam ni dan dalam beberapa saat kita terus faham prestasi jualan, boleh bandingkan bulan-bulan dan nampak trend, cepat dan cekap. Dan akhir sekali untuk kategori ni, kita ada brosur dan surat berita. Ringkasnya, brosur ni untuk tujuan pengiklanan, nak tarik pelanggan. Surat berita pula untuk bagi maklumat berkala kepada pelanggan setia atau staf dalaman. Dua-dua ni alat untuk sebarkan maklumat. Baiklah,
Kategori terakhir kita merangkumi dokumen-dokumen yang kita akan rujuk atau guna dalam urusan seharian. Anggaplah ini sebagai toolbox kita, alatan kerja yang bantu kita selesaikan masalah dan jalankan bisnes dengan lancar. Buku teks dan kamus bukan untuk pelajar sekolah je tau. Di tempat kerja, ini mungkin dalam bentuk pangkalan data syarikat, glosari industri atau panduan teknikal online. Bila kita nak cari maklumat yang mendalam tentang sesuatu, sinilah tempatnya. Dokumen transaksi, dengar macam hebat kan? Tapi sebenarnya ini adalah borang-borang yang kita guna setiap hari. Borang pesanan, invoice, resit, semua ni dah diseragamkan untuk jimatkan masa dan pastikan semua maklumat penting direkod dengan betul bila berurusan dengan pelanggan. Kalau bisnes tu satu permainan, dokumen kewangan ni pula ialah papan markah dia. Penyata bank, bajet, laporan untung rugi, semua ni tunjukkan syarikat kita tengah menang atau kalah. Bila kita faham sikit-sikit pun, ia bantu kita buat keputusan yang lebih bijak. Jadi, kita dah tengok macam-macam jenis dokumen, dari SOP sampailah ke penyata bank. Sekarang, mari kita simpulkan kenapa semua ni penting sangat untuk anda. Kenapa ia adalah kunci sebenar untuk kecekapan dan kejayaan anda? Sebabnya mudah. Bila kita faham dokumen-dokumen ni, secara automatik kita akan kurang buat silap. Bila kurang silap, kualiti kerja kita pun meningkat. Latihan untuk staf baru jadi lebih seragam. Dan yang paling penting, kita dapat bekerja dengan lebih selamat dan membantu syarikat buat keputusan yang lebih tepat. Nampak tak? Ia bukan setakat tentang membaca, tapi tentang menjadi seorang pekerja yang cemerlang. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Esok, bila anda masuk pejabat, dokumen mana yang anda akan pandang dengan cara yang berbeza? Mungkin SOP yang anda selalu buat tak endah tu. Atau laporan jualan bulanan yang nampak rumit? Cuba beri lebih perhatian, sebab jawapannya mungkin boleh mengubah cara anda bekerja.